Di sini Ustazah saya ingin minta tips sebab saya ni pengalaman jaga anak seorang diri ni dah hampir 10 tahun. So bila dengar cerita Ustazah kongsi tadi Siti Khaidatina Khadijah, dia jaga anak dia tanpa Rasulullah, saya sangat terharu Ustazah. Kalau boleh saya nak minta tip agar saya sebagai ibu lebih rada istiqamah dalam menjaga anak-anak saya walaupun berjauhan dengan suami, dapat mengajar anak-anak mengikuti ajaran Islam. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan Ustazah untuk respon yang terbaik. Dia nak tips macam mana nak tiru contoh Khadijah, insya-Allah. Subhanallah. Ada lelaki yang lemah ke dengan air mata wanita? Masya Allah. Air mata wanita ini, dia ada air mata menunjukkan kekuatan. Saya percaya air mata yang Puan alirkan tadi, insya-Allah menjadi saksi di hadapan Allah kelak di padang mahsyar, termasuk di kalangan air mata yang menangis kerana Allah. Kerana air mata yang dititiskan dengan suara yang sebat tadi disusuli dengan rasa keinginan untuk menjadi seorang ibu yang kuat. Subhanallah. Para muslimat sekalian khususnya, apabila Puan bertanya bagaimana Sayyidatina Khadijah, Masya Allah, kuat menghadapi saat-saat yang getir menguruskan rumah tangga. Sebab itu para wanita sekalian, jawatan kita yang pertama adalah bila orang tanya kerja apa dan sebagainya, kita adalah pengurus hal ehwal domestik. Macam tu. Betul. Kita adalah pengurus pentadbir rumah tangga. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Hadis ini panjang, Nabi sambung lagi. Setiap raja akan ditanya tentang kepimpinannya, rakyat akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang tuan akan ditanya akan ketuanannya, seorang hamba pun akan ditanya tanggungjawab dia sebagai seorang hamba. Dan Nabi sebut seorang suami, seorang lelaki akan ditanya akan kepimpinannya dalam rumah tangganya, dan seorang isteri, seorang ibu akan ditanya akan kepimpinannya. Subhanallah. Para wanita sekalian, Islam sangat mengiktiraf peranan kita dalam keluarga kelompok yang kecil ini. Kita dinamakan juga diberi kedudukan seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, dalam hal ehwal urusan kita. Subhanallah. Di manakah kekuatan Khadijah binti Khuwailid? Sebagaimana yang disebutkan tadi, kerana dalam hati Khadijah, dia mencintai suaminya bukan kerana suaminya seorang Nabi. Dia mencintai Rasulullah. Dia memilih Rasulullah sebagai seorang suami tatkala Rasul tidak ada kedudukan seorang Nabi. Dia menjadi isteri yang setia ketika Rasulullah tidak ada apa-apa. Dia mencintai Rasulullah walaupun setelah dilantik menjadi seorang Nabi, bukan kerana Nabi seorang Nabi, kerana itu adalah perintah daripada Allah. Wahai para wanita sekalian, sekiranya kita melihat suami kita tidak ada sebab untuk kita hormatinya. Mungkin suami kita, Allah uji kita dengan seorang suami yang tak bertanggungjawab. Mungkin Allah uji kita dengan seorang suami yang tidak salat. Mungkin Allah uji kita dengan suami yang baran dan sebagainya. Ini tingkatan sabar yang lebih tinggi yang Allah ingin berikan kepada kita. Kerana ketika itu, ketaatan kita kepada suami dalam keadaan suami tidak layak untuk dimuliakan, kita taat suami kerana Allah. Sebab manusia seperti kita sangat lemah. Kadang kita taat suami kerana kedudukannya, kerana kerajinannya, kerana kebaikannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita taat suami, kita jaga, jadikan tanggungjawab kita sebagai isteri, sebagai ibu adalah ladang pahala yang paling besar. Sehingga di akhirat kelak kita rasa bersyukur. Syukur ya Allah, engkau uji aku berjauhan dengan suamiku.
Ya Allah, syukur ya Allah Engkau uji aku dengan kematian suami. Engkau uji aku dengan berpisah dengan seorang suami contohnya. Kita akan rasa ucap syukur ini di akhirat kelak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Suatu ketika nanti kita akan sangat puas dengan apa yang Allah beri dan kita akan sangat redha. Ketika mana? Ketika di syurga kelak. Sehingga insya-Allah saya doakan kita para muslimat khususnya dan muslimin juga. Satu hari nanti kita akan terima satu salam yang istimewa daripada Allah dan para malaikatnya. Disebutkan firman Allah dalam Al-Quran. Apabila masuk orang-orang yang sabar ke dalam syurga, lalu berdirilah para malaikat di setiap penjuru syurga. Dan Allah dan para malaikat akan mengucapkan satu salam. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dulu. Kamu sabar didik anak-anak kamu keseorangan. Kamu sabar berjauhan dengan suami. Kamu sabar tak kala diuji dengan suami dan anak-anak. Himpunan sabar inilah yang akan menjadi laluan yang paling utama ke syurga Allah sebagaimana firman Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar hanya saja pahala sabar tidak ada batasannya para wanita sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah bagaimana kita nak jadi seorang wanita yang sabar, kita perlu ada amalan-amalan yang istiqamah, barulah ia jadi manis. Amalkan sentiasa zikir secara konsisten, zikir secara istiqamah, disiplin setiap kali lepas salat, kerana kita bukan ketika diuji baru cari kekuatan, bila kita rasa sedih baru cari kekuatan, tetapi hati kita memiliki kekuatan sebelum rasa sedih itu datang, sebelum ujian itu datang. Subhanallah. Tamat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.